Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa yustahabbu sujudis sahwi wa huwa sajdatani qubailas salam inda tarki tashahhudil awwali was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa tarkil kunuti fi subhi was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wal qiyami fihi wal kalamil qalimi nasiyan wa ziyadati ruknin fi'liyyin nasiyan wal uklil qalili nasiyan wa tajibu mutaba'atul imami fihi falau sajada lisahwi nafsihi aw takhallafa an sujudi imamihi 'amidan 'aliman bitahrim batalat salatuhu. Baik, masuk kepada fasal berkenaan dengan sujud sahwi. Jadi dalam fasal berkenaan dengan sujud sahwi ini ada 3 perkara lah yang perlu kita tahu. Dan itulah yang disebut di dalam matan. Dan kita dah tulis dah sebelum ni, iaitu ma yata'allaqu bi sujudi sahwi ada 3 perkara. Iaitu yang pertama hukum dia. Apakah hukum sujud sahwi? Kita tulis ya. Jadi perkara yang berkaitan dengan sujud sahwi ada 3. Yang pertama, hukum sujud sahwi. Dan yang kedua, tempat sujud sahwi, mahalluhu ataupun maudhi'uhu. Dan yang ketiga, sebab-sebab sujud sahwi, iaitu asbabuhu. Baik. Jadi 3 benda ni lah. 3 benda ni yang berkaitan dengan sujud sahwi. Jadi apa hukum sujud sahwi? Jadi hukum dia disebut dalam matan ni, faslun wa sujudus sahwi wa yustahabbu sujudus sahwi. Itu dia cakap pasal apa? Itu bercakap pasal hukum sujud sahwi, iaitu mustahab. Sekarang ni yang awal-awal perkataan musannif rahimahullah, dia cakap berkaitan dengan hukum sujud sahwi. Wa yustahabbu sujudus sahwi wa huwa sajdatan. Dan sujud sahwi itu 2 kali sujud. Bila sujud tu? Itu tempat dia. Qubailas salam. Apa kata dia? Qubailas salam. Maknanya sebelum salam ataupun qabla salam. Ini tempat sujud sahwi. Itu dalam mazhab kita, sujud sahwi sebelum salam. Tempat kita dalam mazhab kita, tempat sujud sahwi sebelum salam berbeza dengan ada mazhab yang ada tafsil, ada terperinci, ada keadaan sujud sahwi di luar solat selepas salam, ada keadaan sujud sahwi sebelum salam seperti mana mazhab kita. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i, semua keadaan sebelum salam, tidak ada keadaan selepas salam. Baik. Adapun asbab sujud sahwi, maka sebelum ni yang kita bagi 4 lah. Dalam Muhammad Sayyidina Muhammad, dalam Safinatun Najah, apa dia? Tarku ba'din
Yang pertama, tarku ba'din min ab'adis salah. Meninggalkan satu daripada sunat-sunat ab'ad. Meninggalkan salah satu daripada sunat-sunat ab'ad. Sebelum ni nanti kita akan tengoklah dalam tu disebut juga sebahagian, itu secara yang disebut secara ijmal. Secara ijmalnya 7. Secara tafsirnya 20. Ada 20. Al-ab'ad ada 20. Ishrun. Ada 20 sunat ab'ad secara tafsil. Secara tafsil, secara hurai, secara seperinci ada 20. Tapi secara ijmalnya ada 7. Seperti mana disebut oleh disebut dalam matan Safinatun Najah. Baik, tarku ba'di min ab'adi solah au ba'dil ba'. Itu tambahlah. Kemudian yang kedua, fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu idza fa'alahu sahwan. Sebab yang kedua iaitu melakukan sesuatu perkara yang mana sengaja buat batal, tapi tak sengaja terlupa tidak batal. Perbuatan tu kalau kita buat secara sengaja, dia membatalkan solat. Tapi bila kita buat secara tidak sengaja, tidak membatalkan solat. Boleh faham kan? Seperti apa? Al-uklul qalil. Makan yang sedikit. Sian. Al-kalamul qalil. Cakap yang sedikit pun sian. Ini kita sebut dah semalam, tempat-tempat yang membatalkan solat 2 hari lepas. Tempat-tempat yang membatalkan solat. Yang mana kalau kita makan sedikit sengaja, itu membatalkan solat. Sengaja memang membatalkan solat. Tapi kalau tak sengaja, tidak membatalkan solat. Selagi mana sedikit. Kalau banyak, batal. Walaupun terlupa. Begitu juga kalam. Berkenaan dengan kalam, sengaja ke tak sengaja? Kalau sengaja, batal solat. Kalau tak sengaja, terlupa, kita tengok sedikit ke banyak. Kalau sedikit, tak batal solat. Kalau banyak, batal solat. Tapi bila sedikit tak batal solat, disunatkan sujud sahwi. Sebab dia merupakan satu sebab daripada sebab-sebab sujud sahwi. Yang antara adalah al-uklul qalil nasian dengan al-kalamul qalil nasian. Yang ketiga, naklu ruknin qawliyin ila ghair mahallihi. Memindahkan rukun qauli kepada bukan tempat dia. Memindahkan rukun qauli kepada bukan tempat dia, kecuali salam. Ghair as-salam. Sebab salam kita pindahkan rukun qauli, iaitu bagi salam bukan pada tempat dia, hukum dia batal solat kalau sengaja. Semalam kita dah 2 hari lepas kita dah sebutkan dah. Okay, contohnya rukun qauli apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah sepatutnya baca di mana? Baca ketika berdiri. Tapi kita baca ketika rukuk ataupun kita baca ketika sujud. Jadi kita memindahkan rukun qauli bukan pada tempat dia. Tasyahud. Selawat sepatutnya baca di mana? Baca ketika duduk. Ketika duduk tasyahud tu. Tapi kita baca ketika berdiri. Waktu itulah kita tasyahud, waktu itulah kita selawat ke atas Nabi SAW. Maka pada ketika itu kita telah memindahkan rukun qauli kepada bukan tempat dia. Maka waktu itu disunatkan sujud sahwi.
ka qiraati al-Fatihah fi ruku' atau sujud masalan, ataupun as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasyahhud fil qiyam. Jadi disunatkan sujud sahwi. Okay. Jadi dekat tu kita tulis apa? Naqlu ruknin qauli ila ghairi mahallihi. Memindahkan rukun qauli kepada selain tempat dia. Rukun qauli. Cuma di sana ada yang bukan rukun tapi dimasukkan juga. Bila kita pindahkan dia, disunatkan sujud sahwi, iaitu memindahkan surah. Tanya memindahkan surah, iaitu memindahkan surah bukan pada tempat dia. Surah wajib ke ada? Kan sunat saja, sunat hai'ah. Masuk dalam sunat hai'ah baca surah. Kita dah sebut dah, ma yata'allaqu bi shalah ada 4. Ada syurut, ada arkan, ada ab'ad dan juga ada hai'at. Jadi ini yang perkara-perkara yang berkaitan dengan solat. Syurut, dan dia terbagi pada 2, syurut sihah dengan syurut wujub. Lepas tu arkan. Arkan pula ada 2 juga, rukun qauli, rukun fi'li. Lepas tu ada ab'ad. Sunat-sunat ab'ad, iaitu sunat-sunat apabila kita tinggal disunatkan sujud sahwi. Dan yang keempat iaitu hai'at. Dia sunat juga, sama dengan ab'ad, bezanya ab'ad kalau tinggal disunatkan sujud sahwi. Hai'at tidak disunatkan sujud sahwi. Jadi membaca surah termasuk dalam hai'at. Kita baca dah malam. Jadi bila dia memindahkan surah, sedangkan surah bukan rukun. Dia baca surah dekat rukuk ataupun dia baca surah dekat sujud. Disunatkan juga sujud sahwi. Begitu juga memindahkan tasyahud awal pada bukan tempat dia. Tasyahud awal sunat ab'ad. Tapi bila kita pindahkan bukan pada tempat dia, kita baca dalam qiyam. Allahu Akbar baca tasyahud. Tasyahud awal. Maka disunatkan juga sujud sahwi. Dan yang keempat, itu tambahan tu lah. Tanpa tulis ni kali. Iqa ruknin fi'liyin ma'ahtimali az-ziyadah. Ini yang disebut dalam Safinatun Najah 4 ni. Iaitu melakukan ataupun menjatuhkan satu rukun qauli serta ada ihtimal ziyadah. Serta ada ihtimal ziyadah. Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mutaraddid, dia rukuk ke tak rukuk lagi, rukuk ke tak rukuk lagi. Waktu tu dia rukuk dan ada ihtimal tak tu ziyadah. Ada ihtimal dia dah rukuk, ada ihtimal dia tak rukuk. Tapi bila ada berlaku macam tu mutaraddid, ambil tidak rukuk. Itu yang yakin, rukuk ke tak rukuk lagi. Yang yakinnya tak rukuk lagi lah. Waktu tu dia kena rukuk, lepas tu sujud. Akhirnya nanti disunatkan sujud sahwi sebab dia melakukan mengikatkan rukun fi'li serta ada ihtimal ada ziyadah. Baik, ini yang khulasahnya lah apa yang disebut oleh musannif rahimahullah. Faslun, kata musannif rahimahullah, wa yustahabbu sujudus sahwi, dan disunatkan sujud sahwi. Ini dia cerita hukum. Wa huwa sajdatan, sujud sahwi itu dua kali sujud. Bila tu? Qubailas salam. Ini syarat kepada tempat sujud, iaitu sebelum salam.
Ketika mana anak-anak sujud tu? Inda tarki tasyahud. Ini sebut asbab. Asbab sujud sahwi. Itu ketika meninggalkan tasyahud awal. Ketika meninggalkan tasyahud awal. Wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fih. Dan meninggalkan selawat ke atas Nabi pada tasyahud awal. Wa tarkil kunut, dan keadaan sebab dan juga kerana meninggalkan kunut pada solat subuh. Wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kunut. Wal qiyami fihi, dan berdiri pada kunut. Ini semua masuk dalam apa dia tu? Tarku ba'din min ab'adis solah. Ini sebut sebahagian. Disebut sebahagian. Jadi secara tafsilnya ada 20. Secara ijmal ada 7. Ini pun disebut sebahagian je. Tak sampai 7. Wal kalamil qalimi nasiyan, dan juga ketika berkata-kata yang sedikit dalam keadaan dia terlupa. Itu fa'lu ma yubtilu amruhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu sahwan. Wa ziyadati ruknin fi'liyin nasiyan, dan menambah rukun fi'li. Menambah rukun fi'li nasiyan. Tadi iqaq rukun fi'li ma' ihtimal ziyadah, ini dia menambah rukun fi'li, terlupa, tersilap, dia tertambah satu lagi. Bukan ada ihtimal ke tidak, memang dia tambah. Dia menambah rukun fi'li nasiyan. Tapi kalau dia menambah rukun fi'li bukan kerana terlupa, batal solat dia. Kalau sengaja batal. Wal uqlil qalili nasiyan, dan juga makanan yang sedikit. Masuk dalam tu jugalah. Tu boleh tambah satu lagi, ziyadah ruknin ziyadah ruknin fi'li nasiyan. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa tajibu mutaba'atul imam fihi. Dan wajib mutaba'ah, ikut imam fihi fi sujudi sahwi. Maknanya kalau kita jadi makmum, imam sujud sahwi, wajib makmum tersebut sujud sahwi. Asal hukum apa dah? Sunat. Tapi bila kita ikut imam, maka waktu tu wajib ikut. Waktu tu wajib ikut imam sujud sahwi. Sebab li ajlil mutaba'ah. Sebab kita dah ikat dah solat kita dengan solat imam. Jadi bila imam tu sujud, wajib kita sujud. Falau sajada li sahwi nafsihi au takhallafa an sujudi imamihi amidan aliman bit tahrim batalat salatuhu. Okay. Kalau dia sujud, falau sajada li sahwi nafsi, kerana dia sendiri yang terlupa. Kerana dia sendiri yang terlupa. Dia ada buat sebab-sebab yang menyebabkan sujud, disunatkan sujud sahwi. Tapi dia ikut imam. Faham kan? Dia makmum, dia pergi baca, contohnya dia pergi baca Al-Fatihah dekat rukuk, ataupun dia pergi baca Al-Fatihah dekat sujud, bukan pada tempat dia. Dia memindahkan rukun qauli bukan pada tempat dia. Dia makmum. Lepas tu dia pergi sujud, sedangkan imam tak sujud. Ataupun soalan yang kedua, takhallafa an sujudi imamihi. Imam sujud, dia tak sujud. Imam ada terlupa. Lepas tu imam tu sujud dah. Dia jadi makmum, sepatutnya dia kena ikut, tapi dia tak ikut. Dia tak sujud. Dia takhallafa. Takhallafa an sujudi imamihi. Dia tak sujud. Imam dia sujud. Hal keadaan itu amidan aliman bit tahrim. Hal keadaan dia sengaja dan dia tahu kata haram. Mana boleh dia ikut imam. Dia terlupa, mana boleh dia sujud. Sebab dia ikut imam lah ni. Dan masalah kedua, imam sujud, sebab imam tu terlupa, dia kena ikut imam sujud. Tapi dia tak sujud. Dia kata bukan aku yang lupa, imam yang lupa. Memang kamu tak lupa, tapi sebabkan imam lupa, sekarang ni dah khalal tersebut, kepincangan tersebut masuk sekali kena kat solat dia. Sebab dia sekarang ni ikat solat dia dengan solat imam. Jadi bila imam sujud, dia kena sujud. Sekarang ni imam sujud, dia tak sujud. Bila dia buat benda tu, dia keadaan dia sengaja, amidan dan aliman bi tahrim, batalat solatuhu. Batal solat makmum tersebut. Solat imam tak ada masalah. Solat makmum yang cedera. Faham ibarat tu? Dia faham.
Kemudian berkenaan dengan salah saya Ahmad, berkenaan dengan sujud, kita sebut ada 3. Sujud ni ada 3. Satu nama dia sujud sahwi, satu nama dia sujud syukur, dan satu nama dia sujud sujud tilawah. Cuma dalam ni tak sebut sujud syukur. Dia nak fasal selepas ni dia nak sebut berkenaan dengan sujud tilawah. Jadi semua sekali sujud ni ada 3. Ada sujud yang nama dia sujud sahwi, ada yang nama dia sujud tilawah, dan ada yang nama dia sujud syukur. Sujud sahwi tidak ada kecuali fi shalah. Sujud sahwi ni tak ada kecuali di dalam solat. Tak ada sujud sahwi di luar solat. Sujud tilawah ada dalam solat dan ada di luar solat. Adapun sujud tilawah ada dalam solat dan ada di luar solat. Sujud syukur la yakun illa kharija solat. Adapun sujud syukur berbeza dengan sujud sahwi. Sujud sahwi tak ada kecuali di dalam solat. Sujud syukur tidak ada kecuali di luar solat. Faslun wa yustahabbu sujudu tilawati lil qari'i wal mustami'i wasami'. Dalam fasal ni dia nak sebutkan tentang sujud yang kedua ni, iaitu sujud tilawah. Sujud tilawah iaitu sujud kerana sebab membaca ayat-ayat tilawah dalam Quran tu, ada gambar masjid tu, maka disunatkan sujud. Ada 14 tempat. Ada 14 tempat. Jadi bila kita baca 14 ayat tu, maka disunatkan untuk kita sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud tilawah. Baik, wa yustahabbu sujudu tilawati, bagi siapa disunatkan sujud tilawah ni? Lil qari'i, bagi orang yang membaca terutama. Wal mustami'i, dan orang yang mustami'. Siapa dia mustami'? Sebab mustami' dan juga sami'. Apa beza mustami' dengan sami'? Mustami' orang yang man qasadas sama'. Contohnya ada sahabat ni baca, ana qasad dengar. Ana qasad nak dengar bacaan dia. Ana ni mustami'. Adapun kalau ana tak qasad dengar, dia baca, ana tak mau dengar pun, tapi dah dia baca dekat dengan ana pun terdengar. Ana dinamakan sami'. Itu beza mustami' dengan sami'. Mustami' orang yang qasad dengar, man qasadas sama'. Adapun sami' man lam yaqsidis sama'. Tapi dia dengar bacaan orang yang baca tersebut. Jadi orang yang baca disunatkan sujud tilawah. Wal mustami' orang yang qasadkan dengar bacaan tu disunatkan sujud tilawah juga. Dan orang yang dengar tanpa qasad tu pun disunatkan sujud tilawah. Dekat mana tu? Fi arba'a asyrata ayatan, pada 14 ayat. Pada 14 ayat. Adapun pada surah Sad, maka itu bukan sujud, tidak disunatkan padanya sujud tilawah, tapi di situ sujud syukur. Disebutlah dalam syarah tu, wa sunan wa istusan sajadatut tilawah fi arba'a asyrata ayatan
thintani fil hajj. 2 ayat dalam surah Al-Hajj. Wa thinta asyrata, dan 12 lagi fil a'raf war-ra'd wan-nahl wal-isra wa maryam wal furqan wan-naml was-sajdah wa fussilat wan-najm wal-insyiqaq wal-waqra. Surah Iqra. Itu 12 lagi. Jadi 12 tambah 2 dalam surah Al-Hajj, jadi semuanya 14. Adapun dalam surah Sad, dalam surah Sad tu bukan sujud tilawah, tetapi sujud syukur. Sajdah di situ sajdatul syukrin. Baik. Yasjuduha al-imamu wal munfarid. Kata musannif yasjuduha, dan sujud akan sajdah at-tilawah ni oleh imam dan juga munfarid, orang yang sembahyang seorang-seorang. Adapun makmum tak boleh, makmum dia kena ikut imam. Kalau imam tu sujud, dia sujud. Kalau imam tak sujud, dia tak boleh sujud. Boleh jadi imam baca, makmum pun baca juga kat belakang tu. Lepas tu dia kata, aku baca ayat sejadah ni, aku sujud lah, sunat sujud. Dia dah ngaji kata sunat sujud bila baca ayat sejadah. Dia baca surah sajadah contohnya. Sampai ayat ke-15, imam baca surah lain, dia baca surah sajadah. Lepas tu dia kata, aku ngaji tu sunat sujud. Lepas tu dia sujud. Faham tak? Jadi kalau dia tahu kata tak boleh ni, batal solat dia. Sebab dia kena ikut imam. Sebab tu dia kait sini yasjuduha, dia sebut sini yasjuduha imam wal munfarid. Tapi dengan syarat lah, imam tu sujud dengan sebab bacaan dia. Dan juga orang yang solat sendiri tu dengan sebab bacaan dia, bukan dengan sebab bacaan orang lain. Contohnya dia tengah semayang, lepas tu ada dia punya adik dia ke sahabat dia baca surah sajadah luar solat. Lepas tu dia dengar, dia nak sujud, tak boleh. Dia nak sujud mesti dengan bacaan dia. Sebab tu dia sebut sini dengan 2 syarat. Yasjuduha ay yasjudu sajdata tilawati al-imamu wal munfarid bi syartain, dengan 2 syarat. Yang pertama, an yasjuda kullun minhuma li qiraati nafsihi. Yang pertama, tiap-tiap seorang tu, imam dan juga munfarid tu, dia sujud disebabkan bacaan mereka sendiri. Imam tu baca dan makmum tadi. Tadi yang kata mustamek dan samek apa semua, itu luar solat. Ni dia duduk dalam solat, dia nak sujud mesti dengan bacaan dia sendiri. Falau sajada li ghairi qiraatihima, maka kalau kedua-duanya imam dan munfarid itu sujud bukan kerana bacaan mereka, bacaan orang lain, batalat salatuhuma, batal solat kedua-duanya ma'al ilmi wal amdi. Syaratlah batal itu ma'al ilmi wal amdi. Kalau dia tak tahu, lepas tu baru dia tahu, tak batal solat dia. Dia tak perlu ulang lah, dia tak tahu, lepas ni jangan buat. Wa an takunal qiraatu ba'da dukhulis solah. Syarat yang kedua, bacaan dia tu mestilah selepas dia masuk dalam solat. Selepas dia masuk dalam solat. Maknanya, kalau dia baca sebelum masuk dalam solat, dia baca ayat sajadah, lepas tu dia masuk solat, Allahu Akbar, angkat takbir, lepas tu dia nak sujud sebab bacaan dia tadi, walaupun fasal penceraian tu pendek aja, antara dia baca dan juga masuk dalam solat tu pun tak boleh juga, batal solat dia. Dia kata tafriq daripada situ. Syarat yang kedua ni, wa antakunal qiraatu ba'da dukhulis solah. Falau sajada al-imam wal munfarid lima qara'ahu qabla solah, kerana apa yang dia telah baca sebelum solat. Sebelum dia masuk solat, dia angkat takbir, dia ada baca ayat sajadah. Lepas tu dia masuk solat dan dia sujud disebabkan bacaan yang dia baca tadi sebelum dia angkat takbir. Batalat salatuhuma wa in qasural faslu. Batal solat kedua-duanya. Dan jika penceraian antara dia baca dan juga nak sujud tu pendek. Kemudian kata musannif, wala yasjudul ma'mumu litilawati illa idza sajada imamuhu. Ini berkenaan dengan makmum. Dan makmum dia tidak sujud untuk tilawah
kecuali idza sajada imamuhu, kecuali apabila imam dia sujud. Bila imam tak sujud, maka dia tidak boleh sujud. Fa in sajada duna imamihi, maka jika dia sujud tidak imam dia. Dia sujud, imam dia tak sujud. Batalat salatuhu, batal solat dia. Fa in sajada ay fa in sajada al-ma'mum duna imamihi batalat salatuhu. Jika makmum tu sujud tapi imam tak sujud, maka batal solat. Begitu juga kalau imam sujud, makmum tak sujud, batal juga solat. Baik. Kemudian apa dia rukun sujud? Sujud tilawah. Jadi dia ada dua keadaan. Sujud tilawah ni, sekarang ni perbicaraan kita sujud tilawah. Kita kata sujud tilawah ni berlaku di dalam solat dan berlaku di luar solat. Baik. Kemudian yang kita nak sebut ni rukun sujud tilawah di luar solat. Rukun sujud tilawah dalam solat sujud je lah. Itu sahaja. Rukun sujud tilawah dalam solat sujud. Berkenaan niat tu, itu khilaf. Baik. Cuma yang apa yang nak sebut ni, kita nak tulis ni, iaitu rukun sujud tilawah di luar solat. Baik. Baik. Jadi ni 6 rukun sujud tilawah di luar solat. Jadi yang pertama macam biasalah niat. Niat. Jadi dia niat nak sujud tilawah. Lepas tu dia angkat takbir, waktu tu angkat takbir tu dia muqaranah niat untuk sujud tilawah. Lepas tu sujud bacalah. Sama ada dia baca bacaan dalam sujud ke, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ataupun sajadah wajhil ladzi tu sampailah habis. Lepas tu bangun, Allahu Akbar. Duduk tu, tak ada nak baca apa dah. Tak ada nak kena baca tasyahud ke apa ke. Allahu Akbar, lepas tu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Gitulah cara sujud tilawah di luar solat. Adapun sujud tilawah di dalam solat, maka bila sampai ayat sajadah, maka dia turun sujud. Berkenaan niat tu khilaf. Berkaitan dengan niat khilaf. Jadi Imam Ramli kata wajib niat, Ibnu Hajar kata tak wajib niat dalam solat. Kemudian yang kena tutup aurat, hadap kiblat, suci daripada 2 hadas, itu syarat. Itu syarat nak sah. Cuma kita sebut ni rukun. Itu syarat sah. Yang mana disyaratkan untuk sah solat, disyaratkan jugalah ni untuk sah sujud tilawah. Maka kena hadap kiblat dulu.
tutup aurat. Mana boleh dengan seluar pendek, dengan tak ada wuduk dan sebagainya. Haram. Baik, gitu jugalah sujud syukur pun sama juga. Kena hadap kiblat, tutup aurat, suci daripada dua hadas. Lepas tu dia angkat takbir. Dia angkat takbir, niat sujud syukur, lepas tu sujud, lepas tu bangun, tu bagi salam. Baik, qala al-musannif rahimahullah faslun wa tabtulu as-salah khalfal althagh wal arat wa khalfal ma'mum wa khalfal muhdis wal junubi wal kafir wa khalfa man ala badanihi aw thawbihi najasatun wa khalfa fakidil ma'i wat turab wa la yusalli ar-rajulu khalfal mar'ati wal khunsa. Baik, di sini dia nak sebutkan syarat-syarat imam. Syarat-syarat yang perlu ada pada imam untuk sah qudwah, untuk sah makmum tersebut ikut imam. Jadi dia kata watabtulus solah khalfal althagh, dan batal solat di belakang althagh. Bahasa Melayu dia nak tak tahu apa. Dia kata orang ni dalam syarah wa huwa allazi yubdilu atau yubaddilu harfan bi akhar bila idgham. Dia menukar huruf dengan huruf yang lain tanpa idgham. Contohnya alhamdulillah dengan ha pedah tu dia tukar dengan ha simpul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dinamakan al-thagh. Jadi batal solat di belakang dia. Maknanya tak bolehlah dia tu nak jadi imam. Wal arat. Arat ni orang yang idgham pada bukan tempat idgham. Tempat tu tak idgham, dia pi idghamkan serta dia ubah huruf ma'a ibdal. Kal muttaqim. Asal dia mustaqim. Dia muttaqim. Dia tukar sin jadi ta, lepas tu dia idghamkan pada ta. Asal mustaqim, ada ta satu. Lepas tu sin tu mus jadi mut. Ada ta. Lepas tu ta tu masuk idgham. Jadi muttaqim. Ni panggil arad. Pun tak boleh juga, batal juga solat di belakangnya. Wa khalfal ma'mum, dan batal juga solat di belakang makmum ketika mana dia sedang jadi makmum. Ni faham? Kita kata ni imam, lepas tu ni ada orang makmum belakang dia. Imam dan juga ni makmum belakang dia. Jadi makmum ni tengah ikut imam ni. Kita pi duduk belakang makmum tu, ikut makmum tu. Jadi dalam masa yang sama, makmum tadi jadi makmum dan jadi imam. Faham kan? Dia jadi makmum dan juga jadi imam. Ni imam, ni makmum, tengah duduk ikut ni, tak habis lagi. Kita mai duduk belakang makmum ni, kita jadikan dia imam. Maka dalam masa yang sama dia jadi makmum, dalam masa yang sama dia jadi imam kepada kita. Jadi tak sah juga. Ini tidak boleh tabtul solah khalfal ma'mum. Sebab mana boleh dalam masa yang sama dia jadi tabi', dalam masa yang sama dia jadi matbu'. Lepas tu bila dia tengok ada dua orang, kadang-kadang orang Arab ni depa dekat sangat duduk. Dekat. Dia sunat belakang sikit. Kalau musawah tu makruh sama. Dia tengok makmum dengan imam tu sama. Lepas tu dia tak tahu mana satu makmum, mana satu imam.
hak ni ke imam A ke B. Jadi waktu tu tak boleh nak ikut salah satu. Tak boleh nak ikut salah satu daripada dua orang tersebut. Baik, kalau dengan ijtihad dia boleh tak? Dia ijtihad. Tandanya dia ikut tu, dia zon kata yang seorang ni imam, ataupun dia zon yang seorang lagi A imam, ataupun dia zon B imam. Dengan ijtihad dia, kemudian dia ikutlah orang tu. Maka di sini ada khilaf antara Ibnu Hajar dan juga Romli. Kata Ibnu Hajar tak sah juga solat dia. Imam Romli kata sah. Imam Romli kata sah. Kemudian wa khalfal muhdis, dan tidak sah juga solat di belakang orang yang muhdis, wal junub wal kafir. Tidak sah yang di belakang orang yang muhdis, iaitu hadas asghar, junub lagi hadas akbar. Orang tu tak berwuduk, kita ikut dia, tidak sah. Orang tu tak mandi lagi dalam keadaan berjunub pun kita ikut dia, tidak sah juga. Begitu juga perempuan yang haid. Kalau perempuan sama perempuan. Jadi perempuan yang suci ikut di belakang perempuan yang dalam keadaan haid. Baik. Ni ada kita baca dalam ni. Wa tabtulu shalah khalfal muhdits hadatsan asghar wa khalfal muhdits hadatsan akbar kal junub wal haid. Tapi batal tu, dia kata batal solat di belakang muhdis, orang yang berhadas kecil, dan juga di belakang orang yang berhadas besar, begitu juga di belakang perempuan yang haid, dengan syarat, batal tu dengan syarat lah, dengan syarat bi syarti an ya'lamal ma'mum bizalika wa yastamiru bil iktida. Dengan syarat dia tahu, kata kawan tu dalam keadaan berhadas, dia pergi ikut juga, itu batal solat. Ataupun dia tahu waktu dalam solat, tapi dia teruskan semayang dengan orang tu, pun batal juga. Kalau dia tak tahu macam mana? Ataupun dia tahu selepas solat. Jadi kita kata tahu dalam solat, kan? Wala tan'aqidu, lagi akan datang. Wala tan'aqidu salatuhu in alima bihi qabla al-iqtida. Kalau dia tahu, kata dia kawan dia ni dalam keadaan berhadas ataupun berjunub, lepas tu dia pergi ikut juga, Allahu Akbar, solat dia tak jadi. Bukan kata batal, tak jadi solat tu, tak terikat pun. Sebab jemaah ni kita ikat solat makmum dengan solat imam. Rabtu solatil makmum bi solatil imam. Tu jemaah. Tapi bila kita nak ikat tu, orang tu tak sah untuk kita ikat diri kita dengan dia. Awal-awal lagi tak jadi. Wala tan'aqidu salatuhu in alima bihi, in alima bil hadas qabla al-iqtida. Amma idza bana lil ma'mum ba'da salah. Adapun kalau dia tak tahu, dia tahu tu lepas solat. Amma idza bana lil ma'mum ba'da salah anna 'ala al-imam hadatsan asghar aw akbar. Waktu ni fala tajibu alaihi al-i'adah. Waktu ni tidak wajib ke atas makmum tu untuk ulang solat dia, li adami taksirihi, kerana ketiadaan kecuaian dia. Lepas solat baru dia tahu. Kata imam tadi junub, ataupun imam tadi berhadas kecil. Boleh jadi dia dengar ke, dia sembang kawan-kawan dia kata aku lupa, kata tadi aku tak ambil semayang lagi, ataupun dia sendiri bagi tahu. Atau kata aku lupa mandi tadi, kelang kabut. Dia jadi imam, kelang kabut nak semayang, keluar rumah tanpa mandi. Fala tajibu alaihi al-i'adah li adami taksirihi. Baik, bagaimana pula kalau dia tahu kata orang tu berjunub dalam solat? Ketika dia dalam solat, walau bana lahu dzalika asna as-salah wajaba alaihi mufaraqatul imam. Kalau dia tahu kata Rasulullah SAW yang imam dia tu dalam keadaan berhadas, sama ada kecil ataupun hadas besar dalam solat, boleh jadi orang bagi tahu dia. Mai bisik dia kata kawan tu tak wuduk lagi tadi tu. Dia duduk sebelah aku dia. Kata dia buang angin tadi. Dia tak ambil wuduk lagi. Dia bagi tahu. Andainya kita tengah duduk sembahyang, dia mai bisik kat kita. Jadi kita tahu dalam solat. Waktu tu wajaba alaihi mufaraqatul imam. Dia tahu dalam solat wajib mufaraqah. Maka dia bercerai dengan imam. Wa yastamirul ma'mum fi solati, dan diteruskan solat dia lah. Dia tak perlu nak mula balik, wala yasta'nifuha.
Adapun orang yang terlupa, contohnya ana berhadas. Lepas tu ana bagi tahu dekat Azimi, sekejap nak semayang ni bagi tahu nah. Suruh ana apa ni wuduk. Ingatkan ana untuk wuduk balik. Ana takut ana lupa. Jadi Azimi tahu ana ni dalam keadaan berhadas. Lepas tu waktu solat ana semayang, Azimi pun ikut ana semayang, dia terlupa. Solat ana tak sah, Azimi pun tidak sah. Dua tak sah. Sebab dia tahu dah, cuma dia terlupa. Baik. Jadi wa khalfa wa tabtulu salah khalfal muhdis wal junub wal kafir, dan juga di belakang orang kafir. Ini awal lagi bukan ahli untuk ibadah orang kafir. Begitu juga orang gila. Gitu juga orang gila. Apa-apa habis mayang. Kawan tu gila. Keluar-keluar ini tak betul lah, gila apanya. Tapi gila cara baik. Dia ada orang gila, dia kok baik. Ada gila buat benda bukan-bukan. Gila jenis baik, semayang apa semua. Jadi tidak sah juga. Wa khalfa man ala badanihi aw thawbihi najasatun, dan batal juga solat di belakang orang yang di atas badan dia dan di atas pakaian dia tu ada najis. Iaitu maksud najis ini najasah zahirah. Iaitu tidak sah juga solat, yang batal solat di belakang orang yang di atas badannya ataupun di atas pakaiannya ada najasah yang zahirah, ada najasah yang zahirah. Jadi bila kita sebut najasah zahirah, fahamlah kita ada di sana najasah khafiyah. Cuma dalam mendobitkan najasah zahirah dan khafiyah, di situ ada khilaf. Di situ ada khilaf. Adapun di sini dia bawa datang, dia kata zahirah wa hiya allati law ta'ammalaha al-ma'mum la ra'aha. Di sini maksud dia najasah zahirah iaitu najasah yang mana kalau makmum tu perhati, tengok pada pakaian ataupun pada badan imam tu, nescaya dia akan nampak najis tersebut. Maka khilaf daripada tu, kalau dia perhati tak nampak, maka masuk najasah khafiyah. Yang kata batal ni kalau ada pada badan imam tersebut ataupun pakaian dia najasah zahirah. Betul, boleh tengok ta'liq tu, dia ada sebut. Baik. Kemudian wa khalfa fakidil ma'i wat turab, dan tidak sah juga solat di belakang orang yang ketiadaan air dan juga tanah, iaitu yang disebut sebagai fakidut tahurain, iaitu orang yang kehilangan dua alat bersuci. Nak mandi air tak ada, nak ganti mandi pun kita sebut sebelum ni tayamum, dia ada empat lah kegunaan dia. Ganti daripada wuduk, ganti daripada mandi, ganti daripada anggota wuduk, dan ganti daripada anggota mandi. Jadi bila orang tu nak wuduk air tak ada, maka diganti dengan tayamum. Nak mandi air tak ada, ganti dengan tayamum. Adapun basuh najis tak boleh ganti dengan tayamum. Sebab tayamum ni ganti daripada wuduk dan juga mandi sahaja, dan juga anggota wuduk dan juga anggota mandi. Kalau anggota wuduk ataupun ada anggota mandi yang tidak boleh kena air, maka diganti dengan tayamum. Jadi orang ni dua-dua tak ada. Dia ni dah berhadas kecil ataupun berhadas besar, nak ambil wuduk tak ada air, nak mandi pun tidak ada air. Kemudian nak ganti dengan turab tak ada juga. Jadi dia tu kena semayang lah. Cuma kita makmum, kita nak ikut dia tak boleh. Kita nak ikut dia tidak boleh. Wala yusallir rajul khalfal mar'ati wal khunsa, dan tidak tidak boleh juga orang laki-laki dia semayang di belakang orang perempuan, dan dia tak boleh ikut orang perempuan, dan tidak boleh ikut khunsa. Khunsa muskil lah. Tak tahu laki ke perempuan. Jadi masalah ikut ikut laki, masalah suar jamaah ni ada 9. 5 sah kan? 5 sah, 4 tidak sah. Disebut dalam Safinatun Najah. Siapa ingat? Dia ada 9. Siapa ingat? Laki ikut laki, perempuan ikut laki.
khunsa ikut lelaki. Perempuan ikut khunsa, perempuan ikut perempuan. Perempuan ikut perempuan. 5 ni sah. Ada 4 lagi tidak sah. Lelaki ikut perempuan. Lelaki ikut khunsa, khunsa ikut khunsa, perempuan ikut khunsa ikut perempuan. Kan? 4. Jadi ada 9 semua. 5 sah, 4 tidak sah. Faslun. Tadi syarat imam tu. Ini syarat jamaah. Faslun wa syurutul jama'ati sittun. Al-awwalu an yataqaddama ala imamihi wa tukrahu musawatuhu wa yundabu takhalluful ma'mum an imamihi yasiran. Al-thani an yajma'ahuma masjidun aw 300 dhira'in fi ghairihi. Al-thalisu an ya'lama intiqalatil imam bi an yarahu aw yara ba'dal ma'mumin aw yasma'ahu aw yasma'al muballigh. Ar-rabi'u an yanwiya al-iktida'a bihi awil jama'ah. Al-khamis an tuwafiqa salatuhu salata imamihi fala tasihhu salatul kusufi khalfas salatil maktubah wa kadza khalfal janazah walal janazatu khalfas subhi. As-sadisu an yutabi'ahu. Baik. Jadi dalam fasal ni nak sebut syarat-syarat jemaah. Tadi nak sebut syarat-syarat yang perlu ada pada imam untuk kita ikut imam tersebut. Kalau syarat-syarat tu tak ada, tak sah untuk kita ikut imam tersebut. Di sini nak sebut syarat-syarat jemaah. Baik. Kemudian jemaah ni, belum kita masuk pada syarat-syarat dia ada 5 hukum. Berjemaah ni ada 5 hukum. Jadi al-jamaah dia terkadang qad takunu wajibah, qad takunu mandubah, qad takunu mubahatan wa qad takunu makruhatan, wa qad takunu muharramatan. Ini 5 hukum jemaah. Wajib bila? Kama fi salati al-Jumu'ah. Jadi berjemaah pada solat Jumaat wajib. Syarat dia memang kena berjemaah. Baik. Kemudian sunat kama fi al-jinazah atau al-idain ataupun al-kusufain. Contohlah ada lagi. Ini contoh sunat jemaah yang sunat. Jemaah yang harus kama fi as-sunan ar-rawatib. Solat sunat rawatib tak disunatkan untuk berjemaah. Tapi kalau kita berjemaah, hukum dia harus. Hukum dia harus. Solat hajat, kita dah buat amal-amal itu. Tak sunat pun berjemaah. Tapi kalau buat berjemaah, hukum dia harus. Makruh
Makruh bila? Makruh seperti mana orang yang solat qada ikut belakang orang yang solat ada, ataupun sebalik. Orang yang solat ada mayang di belakang orang yang solat qada. Jadi hukum dia makruh. Ada yang mengatakan khilaful aula. Pokoknya tidak dituntut. Begitu juga qada di belakang qada tapi bukan jenis yang sama. Qada di belakang qada tapi bukan jenis yang sama. Contohnya maghrib belakang isyak, ataupun isyak belakang subuh, subuh belakang, bukan jenis solat yang sama. Kalau solat yang sama, itu dituntut. Contohnya qada asar belakang qada asar. Qada subuh belakang qada subuh, sama jenis solat. Itu makruh. Muharramah kama idza talafa nazmu salatil ma'mum anil imam. Dan yang kelima, muharramah seperti berbezanya aturan solat makmum daripada solat imam. Seperti solat subuh di belakang solat jenazah. Imam solat jenazah, makmum solat subuh. Jadi aturan solat tu berbeza. Waktu tu haram ikut, tak sah ikut. Sana sini ada dua ni. Wajib. Dia wajib aini dan wajib kifai. Ini solat Jumaat lah. Jumaat. Dan yang ni berjemaah.
Baik. Jadi ni hukum-hukum berjemaah. Kadang wajib, kadang sunat, kadang harus, kadang makruh dan terkadang haram. Jadi wajib ada dua, kadang wajib itu ataupun kita kata fardu tu fardu ain ataupun fardu kifayah. Jadi fardu ain seperti mana solat Jumaat. Itu pun ada syarat-syarat lah, ada syarat-syarat wajib dia. Jadi orang yang cukup syarat-syarat wajib itu, maka dia wajiblah untuk solat Jumaat dan juga wajib secara berjemaah sebab syarat nak sah Jumaat adalah dengan berjemaah. Dan terkadang jemaah tu hukum dia fardu kifayah seperti mana berjemaah pada menunaikan solat-solat lima waktu selain daripada Jumaat. Tapi dengan syarat lah, syarat-syarat dia atas orang-orang ni lah, al-rijal al-mukallafin al-ahral al-muqimin ghair al-ma'dhurin. Sebab nanti kita akan lihat a'zar solat berjemaah. Uzur bagi solat berjemaah. Jadi selain daripada orang ni, ni nak sepak rijal, terkeluar perempuan, mukallaf, terkeluar orang tidak mukallaf, al-ahrar, terkeluar hamba, al-muqimin, terkeluar orang musafir, ghair ma'dhurin, orang yang tidak ada, orang yang terkeluar orang yang tidak ada, orang yang ada uzur. Baik. Dan juga terkadang sunat seperti solat jenazah, solat 2 hari raya, solat tarawih, witir Ramadan, solat khusus, solat istisqa. Dan terkadang harus seperti solat sunat rawatib dan juga solat sunat tasbih, solat sunat hajat. Itu semua harus. Dan juga makruh seperti adak di belakang qada ataupun sebaliknya qada di belakang adak, dan terkadang haram ataupun kita kata mamnu'ah. Baik. Kemudian apa makna al-jamaah? Al-jamaah pada makna lughah dengan makna at-taifah, kumpulan. Adapun pada syarak dengan makna irtibat solatil ma'mum bi solatil imam, iaitu ikat solat makmum dengan solat imam. Ikat solat kita, jadi makmum kita ni bila kita nak semayang, kita lah makmum nak ikat solat kita dengan solat imam tersebut. Jadi kita kena ikut imam, kita wajib mutabaah. Baik. Syurutul jamaah sittatun. Syarat-syarat berjemaah ada 6. Al-awwalu alla yataqaddama ala imamihi. Syarat yang pertama, dia tidak mendahului ke atas imam dia. Maknanya di sini tengok pada tumit dia. Maksudnya tumit makmum tersebut tidak melebihi tumit imam. Mesti tumit dia terkebelakang daripada tumit imam. Baik. Ini bagi masalah orang yang semayang berdiri. Adapun orang yang sembahyang duduk, iaitu kita kata di aliyatai. Apa dia? Dia kata punggung dia lah, bahagian belakang tu. Itu bagi orang sembahyang duduk. Nak tengok tu antara dia dengan imam tu bahagian punggung dia tu. Kalau tadi orang yang sembahyang duduk dengan dia punya tengok dia punya tumit dia. Tumit lah. Tumit. Okey, akib. Baik, adapun orang yang sembahyang mengiring di atas lambung kanan ataupun lambung kiri, iaitu dengan lihat bijan bihi, dengan lambung dia lah. Pada masalah irtija'. Adapun pada masalah istilqa, kepala. Yang ni kita kata sembahyang berbaring. Imam sembahyang berbaring, makmum pun sembahyang baring. Syarat dia kita kata semalam, orang yang berbaring wajib dia tinggikan sikit kepala dia untuk dia wajib dia menghadapkan kepala dia ke kiblat. Dengan letakkan bantai ataupun apa-apa dah supaya kepala dia menghadap ke kiblat. Jadi katalah ada orang yang nak ikut. Jadi orang tu kena duduk belakang sikit. Kepala dia mesti lebih belakang daripada imam. Makmum tu kepala dia mesti lebih belakang daripada imam. Tempat kiraan dia tu di kepala. Jadi kalau kepala dia lebih terkedepan daripada imam, maka batal solat makmum tersebut. Itu secara ringkaslah. Wa tukrahu musawatuhu, dan dimakruhkan musawahnya. Musawah sama makmum bagi imam. Tuti hukum dia makruh. Maka luputlah pahala pada masalah tersebut. Wa yundabu takhalluful ma'mum an imamihi yasiran, dan disunatkan kita terkebelakang makmum sedikit, makmum tu daripada imam dia.
Atsani an yajma'ahuma. Yang kedua, syarat jemaah yang kedua, menghimpunkan makmum dan imam tersebut oleh masjid. Menghimpunkan makmum dan imam tersebut oleh masjid, ataupun salasumi'ati zira'in fi ghairil masjid, ataupun 300 hasta pada selain masjid. Ini panjanglah dia punya ni cuma kita sebut secara ringkas saja. Itu pun kita dah sebut imam dengan makmum dia ada empat rupa, ada empat ahwal. Terkadang imam dan makmum dua-duanya di dalam masjid. Terkadang imam dan makmum dua-duanya di luar masjid. Terkadang imam di luar masjid, makmum dalam masjid. Dan yang keempat sebaliknya. Di imam luar masjid, makmum dalam, ataupun makmum luar, imam dah dalam. Jadi ada empat ahwal. Dan tu ada tafsirnya lah. Dan juga syarat dia, dan masalah syarat berkenaan dengan masjid dan tidak masjid. Hukum masjid lebih luas daripada hukum bukan masjid. Contoh surau ataupun tanah lapang. Jadi kalau imam dan makmum tu di dalam masjid, contohlah masjid tu besar dia 1 kilometer. Masjid tu besar dia 1 kilometer. Imam duduk di tempat imam kat mihrab, makmum duduk di belakang sekali. Dan dia boleh ikut imam. Dia mengetahui perpindahan imam. Sama dia dengar suara imam ataupun dia nampak imam dengan skrin ke apa ke. Jadi hukum dia sah berjemaah tersebut. Walaupun lebih walaupun lebih 300 hasta. Imam makmum dekat akhir surau. Imam dekat tempat kat mihrab. Jadi antara makmum dan imam tu lebih 300 hasta. Walaupun lebih 300 hasta tidak ada masalah kalau di dalam masjid. Kalau 2 kilometer besar masjid tu, panjang dia 2 kilometer, makmum duduk di akhir saf, di akhir masjid, imam duduk di mihrab. Pun sah juga. Tapi dengan syarat segilah an ya'laman tiqalati imamihi. Dia tahu perpindahan imam. Sama ada dia nampak imam ataupun dia nampak orang yang nampak imam, yang ikut imam tu makmum, ataupun dia dengar imam, ataupun dia dengar mubaligh, orang yang sampaikan apa yang imam sebut. Baik. Jadi hukum di masjid ni luas. Hukum di dalam masjid ni lebih luas daripada hukum di luar, bukan pada masjid. Adapun hukum selain daripada masjid, maka mestilah antara makmum dan juga imam tersebut tidak lebih 300 hasta. Contohlah ni tanah lapang ni, padang, makmum duduk kat tempat imam, imam duduk kat tempat imam, katalah dia buat tempat satu, ni padang, bukan masjid. Lepas tu makmum duduk di akhir sekali, akhir padang. Dan jarak antara makmum dan imam tu 300 hasta. Jarak makmum dan imam tu 300 hasta. Waktu tu sah iktidak. Dengan syarat-syarat tadilah, dia tahu pergerakan makmum. Makmum tahu pergerakan imam. Tapi kalau lebih 300 hasta, contohnya 305, 310 antara makmum dan imam tu, maka tidak sah semayang tersebut. Tidak sah iktidak tersebut. Semayang imam sah. Contohnya padang besar. Ni padang, bukan masjid. Ni imam duduk sini, makmum duduk di akhir ni. Syarat dia antara dua ni mestilah 300 hasta dan kurang. Kalau lebih 300 hasta, jarak antara makmum dan imam, maka tidak sah iktidak. Tidak sah nak ikut imam. Berbeza dengan masjid. Katalah kita kata masjid 1 kilometer. Ni imam, ni makmum. Ini 1 kilometer. Sah iktidak makmum ni dengan imam. Walaupun jarak dia 1 kilometer. Selama mana semua ni masjid. Hukum masjid lebih besar. Cuma kita kata sah iktidak. Syarat nak sah iktidak. Bukan syarat husul as-sawab.
Bukan syarat nak husul nak dapatkan pahala. Nak dapatkan pahala dia berimam tu mestilah dia tidak lebih daripada imam, lebih daripada 3 hasta. Dia dengan imam tu mesti tak lebih daripada imam tu 3 hasta. Cuma sah berimam, tapi dari segi dapat pahala tu tak. Baik. Itu saya ringkaslah, an yajma'ahuma masjidun aw 300 dhira'in fi ghairihi. Ats-tsalisu, yang ketiga, an ya'lam intiqalatil imam. Makmum tersebut mengetahui perpindahan-perpindahan imam. Dengan bahawasanya dia lihat sendiri imam, bi an yarahu, dengan dia lihat sendiri imam, au yara ba'dal ma'mumin, ataupun dia melihat sebahagian makmum. Nah, dia tak nampak imam tapi dia nampak orang yang nampak imam. Makmum-makmum yang sembahyang pun tidak ada masalah. Au yasma'ahu, ataupun dia lihat, dia dengar imam, dia dengar suara imam, ataupun au yasma'al muballigh, ataupun dia dengar orang muballigh yang sampaikan, yang sebut semula, sampaikan apa yang imam sebut. Allahu akbar, dia pun Allahu akbar. Itu syarat yang ketiga. Ar-rabi', yang keempat, an yanwiya liqtida'a bihi awil jamaah. Dia niat ikut imam ataupun dia niat berjemaah. Ni macam kita sebut semalam lah. Jadi syarat pada niat tu mesti ada 3. Kalau solat tu solat fardu, mesti ada qasdul fi'li, mesti ada at-ta'yin, mesti ada al-fardiyah. Ini kalau dia sembahyang seorang-seorang. Tapi kalau dia sembahyang berjemaah, ada satu lagi tambahan, iaitu niat iqtida ataupun niat jamaah. Kena tambah satu lagi. Jadi usalli fardhu zuhri ma'muman ataupun jamaatan. Kemudian kalau dia solat qasar, ada satu lagi, kena tambah qasran ataupun rakaatain. Tambah dalam niat tersebut. Al-khamis, yang kelima, an tuwafiqa salatuhu salata imamihi. Syarat yang kelima, bahwasanya muwafaqat solat makmum akan solat imam. Fala tasihhu, maka tidak sah tafriqnya daripada syarat ni, tidak sah solat kusuf di belakang solat maktubah. Ini masuk dalam larangan tadilah, hak kelima tadi tu. Apa ni, kita kata yang tak boleh tadi, yang ditegah. Apa ni, jamaah yang ditegah, yang mana dia punya nazam solat dia, aturan solat dia berbeza. Aturan solat makmum dengan imam berbeza. Seperti solat kusuf di belakang solat apa ni, solat fardu. Tapi maksud solat kusuf di sini adalah solat kusuf yang dilakukan yang ada padanya 2 rukuk dan juga 2 qiyam. Ni faham kan? Solat kusuf dia ada 3 cara. Solat kusuf ada 3 cara. Satu cara dengan Allah SWT seperti mana solat sunat subuh. Macam biasa, 2 rakaat macam solat sunat biasa. Cara yang kedua, ada tambahan 2 rukuk dengan 2 qiyam, tapi tanpa tatwil, tanpa dipanjangkan. Ada tambah 2 rukuk, maknanya rakaat pertama tu rukuk, naik balik, lepas tu baca balik ayat. Baca balik Al-Fatihah, baca balik ayat. Lepas tu rukuk kali kedua. Jadi satu rakaat tu ada 2 rukuk. Begitu juga rakaat yang kedua ada 2 rukuk. Itu cara yang kedua. Cara yang kedua macam tu tapi tak panjang. Cara yang ketiga sama juga tapi panjang. Jadi maksud di sini fala tasihhu salatul kusuf, itu cara yang kedua dan cara yang ketiga. Cara kedua dan ketiga tu sama aja. Cuma bezanya panjang dan tidak panjang. Macam kat Malaysia buat, dia tak baca panjang pun. Bacaan biasa. Fala tasihhu salatul kusuf khalfa salatil maktubah, maka tidak sah solat gerhana di belakang solat fardu. Wa kadza khalfal janazah, begitu juga di belakang solat jenazah. Walal janazatu khalfas subhi, dan tidak sah juga solat jenazah belakang solat subuh. Sebab tidak ada tawafuk solat tersebut antara solat makmum dan solat imam. As-sadisu an yutabi'ahu, dan keenam an yutabi'a al-ma'mum hu al-imam. Maksudnya makmum tu dia ikut imam. Maknanya dia mutaba'ah imam pada apa ni, masalah selamat boleh lah sebut.
disebut dalam apa? Allah tak ingat dah. Dalam Safinatul Najah an yutabi'u fi tamai. Tak apalah. Yang keenam an yutabi'ahu. An yutabi'a al-ma'mum akan imam. Sebab bila tak ikut dia akan jadi mukhalafah dengan imam. Dan mukhalafah ada yang mukhalafah fahisyah, ada mukhalafah ghair fahisyah. Itu kita ada sebut dalam Safinah dulu, boleh tengok baliklah yang tu. Ringkas. Falau taqaddama ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini aw ta'akhkhara anhu bi ruknaini fi'liyaini bi ghairi udhrin. Maka kalau makmum tersebut dia mendahului imam dia dengan dua rukun fi'li, atau dia lambat daripada imam, maknanya imam tu dah mendahului dia dengan dua rukun fi'li. Taqaddam dan ta'akhkhar tu bi ghairi udhrin, dengan ketiadaan uzur. Jawab dia batalat salatuhu. Baik. Wa salli ala sayyidina Muhammad. Contoh macam mana? Falau taqaddama ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini. Bila sebut dua rukun walaupun bukan rukun panjang. Contohnya imam tengah duk baca. Masih tengah duk baca lagi, tengah baca surah. Makmum rukuk dah. Makmum rukuk. Yang ni tak mendahului dengan satu rukun lagi. Baru sebab dia belum sempurna lagi. Bila dia berpindah kepada i'tidal, maka dia telah mendahului imam dengan satu rukun. Bila dia berpindah kepada i'tidal, dia telah mendahului imam dengan satu rukun. Okey, faham cakap ni ya? Tadi dia rukuk. Kita kata belum lagi dia mendahului imam dengan satu rukun. Sebab tak cukup sempurna lagi. Dia tak pindah kepada i'tidal, rukun yang kedua. Bila dia pindah dah i'tidal, maka dia telah telah mendahului imam dengan satu rukun yang sempurna. Batal tak solat? Tak batal. Sebab sebut sini berapa rukun? Dua rukun. Itu salah satulah kita baca fa'lau taqaddama ala imami bi ruknaini fi'liyaini. Maka terkeluarlah satu rukun. Ini satu rukun tidak batal. Dua rukun. Tadi dia baru satu. Lepas tu i'tidal. Kemudian bila dia berpindah daripada i'tidal ke sujud, bila dia turun sampai kepada had rukuk, kurang-kurang rukuk, dan imam masih lagi baca surah, maka pada waktu tu dikatakan dia telah meninggalkan imam, dia telah mendahului imam dengan dua rukun yang sempurna. Waktu tu batal solat makmum. Solat imam tak ada masalah. Solat makmum. Yang cedera solat makmum. Ataupun ta'akhir, terbalik. Tadi makmum yang pergi ke depan, sekarang ni makmum masih lagi duk baca surah. Tengah duk baca surah Al-Fatihah tak habis lagi. Imam rukuk dah. Imam rukuk, imam naik i'tidal. Waktu ni imam dia makmum tadi takhallafa anil makmum bi ruknin wahid. Baru satu rukun. Sekarang ni imam dekat i'tidal. Bila imam turun sampai dah hilang dah had qiyam, sampai ke had kurang-kurang rukuk, maka waktu tu dia telah ditinggalkan, dia telah takhallafa, dia telah ke belakang daripada imam dengan dua rukun. Apa jadi? Batalat salatuhu. Batal solat makmum. Makmum imam tak ada masalah. Batalat salatuhu. Ini penting ni. Ni bab berkenaan dengan makmum imam ni. Sebab kita nak lebih, maka ilmu pun kena lebih. Sebab pahala berjemaah ni lebih daripada orang sembahyang seorang-seorang. Sembahyang seorang-seorang tak apa.
tak ada masalah, lambat ke cepat ke, tapi rugilah, rugi dari segi pahala. Yang mana Nabi kata lebih orang sembahyang jemaah ni daripada orang sembahyang seorang ni 27 kali. Ganda. Lebih. Jadi bila lebih, syarat dia pun lebih. Dia ada syarat kedua. Kena mengaji syarat kedua. Jadi ilmu pun kena lebih. Au ta'azzara bi'udhrin. Au ta'azzara bi'udhrin. Kabut'il qiraati. Udhira ila thalathati arkanin tawilah. Tadi kita faham apa tadi? Dia kata taqaddama au ta'akhkhara bi ghairi uzrin. Batal tu kalau tanpa uzur. Jadi berbezalah kalau ada uzur. Tu kita boleh faham kat situ satu. Okey. Jadi falau taqaddama ala imamihi bi ruknaini fi'liyain. Dengan dua rukun ataupun ta'akhkhara dia lewat daripada imam dia dengan dua rukun dengan ketiadaan uzur. Waktu tu batalat solat tu, batal solat dia. Au takhallafa bi uzrin ataupun dia ni lewat daripada imam dia dengan sebab uzur. Kabutil qiraati. Dia bagi contoh satu dia banyaklah. Kabutil qiraati seperti lambat bacaan dia ataupun imam cepat ataupun imam tak baca surah. Dia macam-macam dah ataupun dia tunggu imam baca Fatihah. Habis lepas tu pun nak baca Fatihah, tengok-tengok imam tak baca surah ataupun imam baca surah pendek. Jadi dia macam banyak uzur-uzur dia tu. Waktu ni uzira ila salasati arkanin tawilah. Diuzurkan, diberi uzur kepada 3 rukun yang panjang. Waktu ni 3 rukun yang panjang. Ni pun panjang dia punya ni. Tu boleh tengok baliklah. Apa ni risalah yang kita baca itu berkenaan dengan muafiq dan juga masbuk. Dalam tu ada masalah-masalah dia dan juga disebut masalah yang ittifaq Ibnu Hajar dengan Romli dan juga khilaf antara Ibnu Hajar dan Romli. Tu boleh tengok balik, dengar balik. Di sini kita sebut secara ringkas sahaja, kita tak tafsirkan. Wallahu alam, cukup sampai sini. Mungkin esok kita habiskan, kalau boleh habiskan bab solat. Itu solat musafir, lepas tu solat Jumaat. Kalau dan kita ambil solat jenazah sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.